Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh semua. Ustaz harapkan semua dalam keadaan yang sihat setelah kita bercuti selama seminggu sempena cuti penggal. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita seperti biasa. Sebelum itu mari kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Baik, tanda tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita seperti biasa, Pendidikan Islam tahun 1. Baik, apa hari ini pembelajaran yang kita akan belajar? Baik, kita akan lihat tajuknya bersama-sama. Baik, tajuknya adalah teladani sifat Siddiq Nabi Muhammad. Okey, teladani sifat Siddiq Nabi Muhammad. Okey, sebut bersama-sama dengan Ustaz. Teladani sifat Siddiq Nabi Muhammad. Apa tu sifat Siddiq Nabi Muhammad? Kita akan belajar pada hari ini. Okey, sifat Nabi Muhammad yang wajib, yang perlu ada pada Nabi, ada 4. Okey, apa antaranya kita akan tengok nantilah. Baik, kita akan lihat yang seterusnya. Baik, apakah sifat wajib Nabi Muhammad yang dapat kita contohi? Okey, ada perkataan yang hilang. Okey, tinggal perkataan wajib je. Okey, yang sebenarnya adalah apakah sifat wajib Nabi Muhammad yang dapat kita contohi? Ada 4 sifat wajib Nabi Muhammad yang wajib untuk kita contohi dan yang perlu kita ikut. Okay, seperti mana kita tahu, Nabi Muhammad ni merupakan insan ataupun manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, yang kita kenal, okay, yang perlu kita ambil contoh dan kita jadikan ianya sebagai idola kepada diri kita. Baik, apakah 4 sifat tersebut? Ada 4 sifat. Okey. Okey, sifat wajib. Ada 4 sifat wajib. Yang pertama Siddiq. Okey, yang pertama Siddiq. Yang kedua tabligh. Yang ketiga amanah. Yang keempat fatanah. Okey, Siddiq maksudnya bercakap benar. Okey, Siddiq bercakap benar. Siddiq bercakap benar. Yang kedua tabligh, menyampaikan. Okay, yang kedua tabligh, menyampaikan. Yang ketiga amanah, jujur. Okey, amanah, jujur. Dan yang keempat fatanah, bijaksana. Okey, keempat-empat ciri ni mesti ada kepada seorang Nabi. Tak kisahlah sama ada Nabi Muhammad ke ataupun Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad ke, memang mesti kena ada 4 sifat ni. Bercakap benar, menyampaikan, jujur dan bijaksana. Okey, itu merupakan ciri-ciri seorang Nabi. Okey, kita kena contohi 4 sifat ni tadi. Okey, kita kena bercakap benar, selalu menyampaikan apa yang benar. Okay, walaupun kita ada melakukan kesalahan, kita kena bercakap benar. Okay, kena berani bercakap benar. Yang kedua adalah tabligh ataupun menyampaikan. Kita sebagai seorang Nabi, Nabi Muhammad, dia menyampaikan dakwahnya kepada umatnya. Untuk kita pula, apa yang kita nak sampaikan, kita sambung dakwah Nabi Muhammad. Apa yang kita tahu, kita sampaikan. Kita pandai baca Quran. Okay, kita ajar kawan kita baca Quran. Kita rajin menolong, tolonglah ibu ayah awak di rumah, tolong kawan-kawan di sekolah dan sebagainya. Yang ketiga adalah amanah ataupun jujur. Jujur, kena jujur dengan diri sendiri. Okey, kalau kita jawab soalan sebagai contoh, kita kena jujur dengan diri sendiri. Kita jangan tiru kawan. Okey, ataupun kita tengah buat kerja sekolah. Okey, kalau buat kerja sekolah, kalau kata cikgu tu suruh awak buat sendiri, jangan tiru kawan. Okey, kena buat sendiri.
Okey, jujur dengan diri sendiri. Yang keempat, fatanah, bijaksana. Bijaksana. Nabi seorang yang bijaksana. Okey, dia bijaksana ataupun pandai. Kita pun kena menjadi seorang yang pandai. Macam mana nak jadi seorang pandai? Kena selalu menuntut ilmu, belajar, okey, tambah ilmu dalam diri masing-masing. Baik. Yang seterusnya, dalil sifat Nabi Muhammad. Maknanya dekat sini adalah dalil sifat Nabi Muhammad yang baik. Apakah dalil dia? Tu dia. Okey, kita akan baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Okey, apa maksud dia? Maksudnya, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemahuan nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Okey. Maknanya dekat situ sifat Nabi Muhammad menyampaikan. Okey, menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Nabi Muhammad dia tak cakap perkara yang sia-sia. Okey, dia tak cakap perkara yang sia-sia. Dan apa yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad semestinya ialah daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kisah, ada sebuah kisah dalam potongan buku teks. Kalau awak dah buka dalam buku teks, dia ada satu potongan kisah. Okey, kita akan baca bersama-sama. Awak baca ikut Ustaz. Di salah satu jalan yang sunyi di Mekah, seorang pembesar Quraisy menahan Abu Jahal. Dia sangat membenci dan sentiasa menentang dakwah Nabi Muhammad. Siapa tu? Abu Jahal lah. Okey, seorang pembesar Quraisy menahan Abu Jahal. Okey. Baik, Abu Jahal yang berbaju warna merah. Okey, pembesar Quraisy tu yang berwarna hijau. Okey, apa yang dikata dia? Okey, tengok yang warna hijau tu dulu. Wahai Abu Hakam, adakah Muhammad itu seorang yang benar ataupun pendusta? Okey, Abu Jahal menjawab, sesungguhnya Nabi Muhammad itu ialah lelaki yang bercakap benar dan tidak pernah berbohong walau sekali pun. Nampak, Abu Jahal pun menyatakan bahawa Nabi Muhammad tu seorang yang bercakap benar. Okey, sedangkan Abu Jahal orang yang paling membenci Nabi Muhammad. Dia pun kata Nabi Muhammad tu orang yang bercakap benar. Baik, okey, Ustaz ada satu potongan cerita ataupun potongan filem yang Ustaz akan pertontonkan pada awak semua. Okey. Okey, saya harapkan awak dapat berikan perhatian pada potongan filem yang saya akan pertontonkan pada awak semua. Okey. Okey, semua boleh tengok, boleh tonton. Ada kita. Hati-hati Abu Talib. Ada kala perubahan bawa bahaya. Abu Talib tidak menyangka anak saudara yang dibelanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merubah dunia buat selama-lamanya. Ketika berusia 40 tahun, baginda menuju ke sebuah gua di pinggir kota untuk bersendirian, bermunajat dan berfikir. Baginda menuju ke sebuah gua di pinggir kota untuk bersendirian, bermunajat dan berfikir. Baginda bimbang akan ketidakadilan di Makkah, penghambaan, layanan buruk terhadap wanita, sifat tamak dan suka berjudi, membunuh bayi baru lahir, dan pemujaan patung berhala daripada kayu dan batu. Bukannya Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Seperti selalunya, Muhammad akan ke gua itu. Tiba-tiba, Muhammad dikelilingi cahaya. Apabila mendongak, baginda ternampak malaikat Jibril berdiri di depannya. Muhammad terkamang. Bacalah perintah malaikat. Aku tak tahu membaca, baginda menjawab. Jibril mengulangi perintahnya sebanyak 3 kali dan setiap kali jawabannya sama. Kemudian Jibril mengajarnya, bacalah dengan nama Tuhanmu, pencipta alam ini. Dialah yang menjadikan manusia daripada setitik darah. Bacalah,
Tuhanmu yang Maha Kuasa yang mengajar kamu menulis. Dia yang mengajar manusia apa yang tak diketahui. Selepas itu Jibril pun gaib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggeletar serta bingung. Baginda keluar dari gua dan terus berlari ke rumah. Baginda rasa sangsi apa yang dilihatnya, tapi semasa turun dari bukit itu, Jibril muncul lagi dan berkata, Muhammad, kau pesuruh Allah dan aku ini malaikat Jibril. Muhammad cuba berpaling, tapi kemana saja baginda berpaling, Jibril kelihatan mengulangi kata-katanya. Muhammad, kau pesuruh Allah dan aku ini malaikat Jibril. Sebaik saja malaikat itu gaib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergegas pulang ke rumah. Setibanya di rumah, tubuh baginda masih menggeletar. Baginda meminta Khadijah menyelimutnya. Muhammad menceritakan apa yang dilihat dan didengar. Muhammad bimbang mungkin dia akan menjadi gila ataupun sudah dirasuk. Tapi Khadijah meyakinkan Muhammad, Tuhan tak akan biarkan roh jahat merasuki lelaki sepertinya yang sentiasa bercakap benar dan mengambil berat terhadap mereka yang memerlukan. Selepas itu, Khadijah pergi bertemu sepupunya seorang ulama, lalu menceritakan apa yang telah berlaku. Suami kau ialah seorang pesuruh Allah. Orang akan menuduhnya menipu dan melakukan kerja sihir. Oh, dia memang akan disisihkan. Walaupun sepupunya memberi amaran, Khadijah percaya segala yang diceritakan suaminya. Dan dia tidak teragak-agak untuk menjadi orang pertama memeluk Islam. Dan selepas itu, yang lain pun turut serta. Aku asyik dengar kabar angin tentang perhimpunan sulit Muhammad. Tolonglah Abu Jahal. Tapi dia mengajar sesuatu. Aku tak tahu apa yang diajarnya. Tapi anak angkatnya Zaid dah jadi pengikutnya. Dan juga sepupunya Ali. Peduli apa? Yang lain tu hamba dan pengemis. Tapi dia mesti dihukum. Untuk apa? Kerana mengajar sesuatu yang lain. Dengar sini. Jika pengikutnya orang yang berkuasa, kalau ajarannya membahayakan, aku akan ajar dia. Tapi dia Muhammad Abu Jahal. Al-Amin yang jujur. Baik, tu tadi potongan filem daripada kisah Nabi Muhammad. Kalau kita perasan, Khadijah mengatakan bahawa Nabi Muhammad tu bercakap benar. Okay, dan Abu Jahal walaupun dia seorang yang kafir, okay, dia pun tahu bahawasanya Nabi Muhammad tu seorang Al-Amin yang bercakap jujur. Okay, tak ada apa yang diperkatakan Nabi Muhammad tu bukan tipu. Okay, kita kena contohi apa yang dalam kisah tersebut lah. Okay, orang yang percaya dengan kita pun percaya, orang yang memusuhi kita pun mempercayai kita. Okay, kena sentiasa bercakap benar. Contohi Nabi Muhammad. Segala sifat yang baik teladani. Sifat yang baik kita kena teladani. Baik. Baik, apabila kita mengamalkan sifat siddiq, kita akan dipercayai. Okey, pertama sekali kita mestilah dipercayai. Okey, kita jujur, kita amanah, kita jalankan tugas dengan betul, kita buat kerja sekolah dengan betul, maknanya kita akan dipercayai oleh orang sekeliling kita dan disukai. Kita akan disukai lah. Okey, bila kita bercakap benar, kita tak tipu walaupun kita salah, orang akan senang dengan kita untuk bekerja dan bercakap dengan kita. Serta Allah mewajibkan kita untuk bercakap benar. Allah pun memang suruh kita bercakap benar. Kita kena bercakap benar, sentiasa bercakap benar. Jangan menipu. Kalau kita salah pun kena bercakap benar supaya kita mendapat pahala. Bila kita bercakap benar, kita pastinya akan dapat pahala. Memang macam itulah. Okay, kalau kita buat baik, pasti Allah akan berikan pahala kepada kita. Dan Allah akan mencatatnya sebagai
Allah mencatatkannya sebagai seorang yang benar. Maknanya kita akan dicatatkan ataupun kita akan ditulis dalam buku amalan kita ni orang yang bercakap benar. Kita tak pandai menipu, kita ni jujur, kita sampaikan apa yang kita tahu. Dan kita akan dijauhkan daripada api neraka. Bila kita dapat pahala, semestinya kita akan dijauhi daripada api neraka. Itu sudah semestinya lah. Okey. Bila kita buat baik, pastinya kita akan dapat pahala dan kita akan dijauhkan dari api neraka. Baik, seterusnya adalah tugasan. Baik. Tugasan, lihat pada muka surat 1, 2, 3 dan 1, 2, 4. Okey, 1, 2, 3 dan 1, 2, 4. Baik, kita tengok 1, 2, 3. Macam mana nak buat? Okey, apa yang awak kena buat adalah awak kena warnakan kotak yang disediakan. Sebagai contoh, soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1. Sifat wajib Nabi Muhammad ada berapa? 4 atau 5? Tentunya 4. Jadi warnakan dekat kotak nombor 4 ni. Okay, kotak nombor 4. Yang kedua, contohnya. Soalan yang kedua. Siddiq bermaksud apa? Okay, kalau awak rasa baik hati, warnakan dekat baik hati. Kalau awak rasa bercakap benar, warnakan dekat bercakap benar. Contohnya bercakap benar. Jadi warnakan dekat bercakap benar. Okay. Itu tadi muka surat 1, 2, 3. Yang seterusnya, muka surat sebelahnya. Okay, muka surat 1, 2, 4. Baik, muka surat 1, 2, 4. Awak kena tandakan pada jawapan yang betul. Penyataan. Okay, ini penyataan. Awak kena tandakan pada jawapan yang betul. Tandakan right. Contoh soalan nombor 1. Nabi Muhammad sentiasa mengamalkan sifat siddiq. Tadi kita dah tahu kan ada 4. Okay, sudah semestinya Nabi Muhammad dia amalkan sifat siddiq. Jadi awak tandakan right pada kotak tu. Yang kedua, musuh Nabi Muhammad tidak mengakui bahawa baginda bersifat siddiq. Kita tengok tadi Abu Jahal. Apa yang dia cakap? Dia percaya ataupun tak? Tentu dia percaya. Okay? Maknanya apa yang dia kata ni betul ke tak? Okay? Penyataan ni, musuh Nabi Muhammad tidak mengakui bahawa baginda bersifat siddiq. Maknanya tidak betul. Jadi kena buat apa kotak tu? Kotak tu biarkan kosong. Okay, kotak tu biarkan kosong. Nombor 3. Nabi Muhammad melarang umat Islam berbohong. Betul tak? Okay, Nabi Muhammad dia melarang umat Islam berbohong. Okay, jadi kita kena bercakap benar. Jadi tanda right, tanda pangkah. Tanda rah, tandakan right. Okay. Itu yang soalan seterusnya. Jadi yang lain nanti awak buat kesemuanya lah. Baik. Okay, jadi sekadar itu saja dari Ustaz. Apa pengajaran yang kita dapat daripada pembelajaran kita hari ini? Kita mestilah mengamalkan sifat-sifat wajib yang 4 tadi tu. Okay, sifat siddiq, jujur, amanah, tabligh, fatanah. Kita kena amalkan sentiasa dalam diri kita supaya kita menjadi orang yang baik, insan yang terbaik di atas muka bumi ini. Okay, jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, okay, sebagai teladan kepada diri kita. Okay, kita ambil contoh yang terbaik. Siapa yang terbaik? Tentunya Nabi Muhammad. Baik, sekadar itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Okay, jangan lupa untuk lakukan tugasan yang saya berikan. Kita akan berjumpa pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.